Okey. Kita nak jawab soalan SPM. Cikgu akan ambil beberapa jenis, beberapa soalan SPM. Kita nak tengok satu persatu. Tengoklah, cikgu ada 4 ni, tapi 4 selalunya kalau membebel campur dengan nak menjawab lagi, dia satu soalan ni 15 minit lah. Lebih lah kot. Tak tahulah. So dalam 4 dia dalam 1 jam lebih. So tak maulah. Kita ambil yang kalau boleh secepat mungkin kita cuba. Tolong pegang kalkulator. Kok cikgu suruh tolong kira ke nanti. Okey, ini contoh soalan SPM 2015. Nanti dia akan ambil start daripada 2018, tak silap cikgu, ke 2019. Dia dah keluar 3D. 3D macam mana? Nampak tak? Sekarang gambar 2D tau. Ini dulu-dulu punya soalan, 2015. Nampaknya macam lama lah kamu cakap. 2015 lama cikgu. Saya SPM 2021 kan, nampak lagi. So ni 2016. 2016 pun masih lagi 2D. 2D ni gambar yang 2D lah, bukan 3D. So bila masuk dia 2000 berapa? 2018, 2019 dia ada beberapa soalan. Ini 2D lagi. Ada 2018, 2017. 2017 nampak tak? Dia jadi 3D. Nampak ke tidak 3D? Nampak. Dia dah start soalan 3D. Bila soalan 3D ni sebelum-sebelum ni, start pada SPM 2015 ataupun sebelum-sebelumnya, student dia kata tapau lah, soalan SOT memang aku nak jawab, memang aku suka. Tapi bila 2017 keluar soalan 3D, dia jadi trick sikit, dia jadi susah sikit lah. Dan kita dah bersedia dah 2-3 tahun yang lepas. Ada lagi soalan 2019, ada satu lagi soalan 3D. Soalan assignment cikgu, assignment kamu cikgu dah bagi 3D. Kamu cuba selesaikan. Sebenarnya dia lebih kurang je, dia sama je. Cuma nak dia bagi nampak susah sikit lah, itu sahaja. Tapi kalau dah boleh buat tu, memang selalunya boleh lah. Kalau dah master kan, dia boleh dapat sebenarnya. Okey, kita pergi satu-satu kepada soalan 2015 dahulu. Ingat formula, cikgu tak nak ulang banyak kali. Ada sign rule, ada cosine rule. Kita kena tahu bila masa kita nak guna dua-dua ni. Yang kita utamakan sign rule lah, sebab sign rule senang nak kira. Kalau cosine rule, dia susah sikit nak kira. So kena pilih dulu. Kalau tak boleh guna sign rule, gunalah cosine rule. Itulah maksud dia. Okey, sekarang kita start yang pertama. Okey, sekejap. Wait a minute, sekejap. Okey, soalan nombor 14 dalam SPM. Soalan pilihan tau. Dalam SPM sebelum ni ada pilihan soalan. So ini adalah soalan pilihan dan kebanyakan student akan jawab soalan SOT. So yang lemah pun tolong jawab. So kita pergi rajah 14. Diagram 14 shows a quadrilateral PQRS. PQRS. Kenapa cikgu tandakan tu cikgu? Sebab kita kena baca soalan dan kena faham apa yang dia bagi. Okey, PQRS dah tahu dah. Dia nak find the length QS. QS mana? Yang ini. Bila kita sebut solution of triangle, kita mesti nak keluarkan triangle. Rasa-rasa nak keluarkan triangle yang mana satu ni? Atas ke bawah yang banyak information? Jawab. Bawah. Bawah. SQT. Bawah. Mana ada? Ada 2 je. Kalau kita keluar bawah, dia jadi macam ni. Ini ada 6, ini ada 9. Dia nak panjang ni. Boleh ke pakai cosine rule? Sine rule pun tak boleh pakai. Sebab tak ada kawan. Kena faham yang ni. Ini memang kalau kamu guna sine rule, tak boleh lah. Sine rule kena ada angle kat sini. At least kena ada 60 ke. Kamu boleh lagi guna cosine rule. So sekarang ni tak ada. So kita kena ambil yang mana yang menyumbang kepada information yang banyak. So kalau cikgu akan ambil yang atas. Kamu janganlah ambil yang bawah. Memang takkan dapat jawapan sampai bila-bila. So cikgu keluarkan yang atas. Ini 78. Cikgu salin balik. Cikgu buat PSQ. 32. Lagi 8. Nampak? Dia punya information ada lebih satu kat situ. Soalan dia nak QS. Yang bahagian bawah ni. So nak pakai apa ni? Sine rule ataupun cosine rule? Pakai apa? Maknanya tak tahu pula. Alah, apa ni? Sine rule ke cosine rule? Pakai sine rule. Sebab apa? Kita nak cari yang ni. Kita kena tahu dekat sini. Tapi dekat sini kita boleh cari tak? Boleh. Boleh. 180 tolak 78 tolak 32. 70 dapat jawapan. Yang ni belum lagi lah jawapan dia. So kita pakai sine rule. Sine rule nak panjang yang bawah ni nampak cikgu dah tandakan warna merah. So cikgu letak panjang di atas. Maknanya cikgu tulis SQ. Kalau kamu nak tulis X kat sini, letak X kat situ pun boleh.
Tapi selalunya yang profesional, macam MRSM ni budak-budak dia profesional kan, budak-budak pandai. Tu janganlah letak X. Kamu letaklah SQ sebagai dia punya penanda aras lah untuk dia punya unknown. Baru senang sikit. Bukan senang sebenarnya, dia nampak bijak sikit lah. Siapa buat X tu dia kurang bijak sikit. Tapi dia tak ada masalah. Dia jawapan dia tetap sama. Okey, cikgu letak SQ kat atas. Pasangan dia apa? Sin 70. Okey, cari lagi satu pasangan. Mana satu lagi pasangan? Yang 8 tu. 8 dengan apa kawan dia? Sin 32. Boleh nampak Tak nampak? So, cikgu zoom sikit bagi tahu cikgu. So, kamu ambil lah kalkulator, kamu boleh kira. Yang ni kira, tolong kira betul-betul. Tekan sekali je. Tak payah buat jalan kerja banyak-banyak. Sebab markah dia kita tahu. Markah dia 2 sahaja. So, tekan macam mana? 8 sin 70 bahagi dengan sin 32. Kamu akan dapat jawapan. Jawapan dia 14.19. Ingat, for significant figure. Jangan buat 2, jangan buat 14 saja. 14 kamu tak dapat markah 1. Kalau kamu buat 14 saja, pemeriksa tak akan bagi markah yang ini sebagai jawapan. Sebab dia dalam ADMATS kebiasaannya for significant figure, so kena isi lah. Kalau boleh panjang lagi lah bagus. Tapi buat panjang-panjang kan, buang masa. So, kita dah dapat nombor 1. Kita pergi kepada nombor 2. Selalunya cikgu kalau dah dapat SQ, cikgu suka tulis SQ tu berapa dekat sini. 14.19. Sebab senang lah nanti nak kira kan. Nanti tiba-tiba tak ada, alamak kena cari. Rupanya kita dah cari dah sebelum ni. Tu maksud dia. Untuk kita lebih faham lah maksud dia. Nak dapat tak keliru. Sekarang kita jawab nombor 2. 1 kita tanda. 2 dia nak QRS. Mana QRS? Dia nak angle kat sini. Yang ni baru betul. Yang kamu cakap tadi nak pakai segitiga dekat bawah. Cikgu keluarkan segitiga dekat bawah bagi siapa yang tak nampak. SRQ. Dia nak angle yang ni 14.19. Sini 9. So nak pakai apa ni? Pakai baju? Pakai tudung? Pakai seluar? Ataupun pakai cosine rule? Jawapan dia apa? Cosine. Cosine rule. Jangan pakai baju pula. Laki pun nak pakai tudung kan? Tak payahlah. So kita pakai cosine rule. So cosine rule ni cikgu tak payah ajar banyak-banyak. Kamu dah tahu. So ini terus ambil 14.19 sebab dia nak yang ini. Siapa yang masih lagi tak faham sebab dia kurang latihan dan kurang bimbingan. So dia kena tengok balik semula. Kenapa dia jadi 14.19 dekat 2 kuasa 2. 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 2. 6. 9. Cos berapa? Ini nak tulis macam mana? Cos, cikgu buat macam ni. QRS. Yang bahagian sini lah. Ada orang nak letak angle theta kat sini pun sebenarnya tak ada masalah. Tapi cikgu nak guna angle QRS juga. Sebab cikgu lebih nampak profesional. Contoh kan. Walaupun cikgu bukan budak MRSM, tak sepandai kamu lah. Cikgu sekolah biasa je kan. Sekolah pondok je kan. So kamu kira macam mana nak kira ni? Ada ramai yang tak tahu macam mana nak kira. Cikgu ulang sekali lagi macam mana nak kira. Tekan kalkulator 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak dengan 14 1 9 kuasa 2. Lepas tu nak buat apa? Bahagi 2 darab 6 darab 9. Lepas tu nak buat apa? Inversekan jawapan anda tersebut, inverse cos. Baru kamu akan dapat jawapan. Jawapan dia berapa? QRS. Siapa ada kira tu? Ke semua tak nak kira? Nak tunggu cikgu kira. Apa jawapan dia? 141.36. Baiklah cikgu kira laju kan. Tidak, lambatlah habis kelas kita. So yang ni make sure tahu macam mana nak kira. Cikgu dah terangkan minggu lepas. Dan nak kira start 6 kuasa 2 tambah 9 kuasa 2 tolak 14.19 kuasa 2. Lepas tu bahagikan dengan 29 dengan 26 dengan 9. Darab bukan 269. 2 darab 6 darab 9 ataupun 2 kurungan 6 kurungan 9. Macam tu. Lepas tu kita akan dapat cos ni. So cara nak dapat QRS, sebab soalan dia nak QRS. Nak angle dekat dalam tu. So kita inverse sahaja cos. So make sure semua kena dapat 141.36. Boleh dapat? Siapa dapat say hey? Boleh. Boleh. Jangan boleh saja tapi tak mau Dapat. Tolong tekan. Ini untuk kamu. Tak payahlah tidur sekarang. Nantilah kelas-kelas lain nanti tidur. Sekarang ni bila tekan kalkulator tu tekan. Lepas tu kamu tidur lah. Nanti exam tu exam. Kamu boleh tahu macam mana nak tekan. Nanti bila kamu tak biasa tekan. Sebab ramai tau yang acah-acah
gifted, dia tahu dah formula. Okey lah ni, aku dah tahu dah jawapan. Tapi bila exam nanti dia tak tahu nak kira kot mana. Itu jadi masalah. Sebab kita ni dalam dunia ni tak berapa banyak gifted. Cikgu pernah jumpa juga kawan cikgu gifted tak masuk kelas langsung. Tapi dia boleh belajar buku sendiri dan boleh dapat A. Contoh itu gifted lah. So kita ni biasa-biasa lah. So kena sedap diri sikit. So cikgu letak sini 141.36. Dekat sini angle dia tak ada masalah. Ini adalah obtuse. Kita tengok dalam gambar rajah pun dia obtuse. Dia tak ada isu dekat sini sebenarnya. Di setengah tu dia ada bagi tahu dia obtuse. So kita kena ubah lah. Kalau dia kata ini adalah acute, kamu kena tolak 180, tolak je 141.36. Ni kalau. Kalau dia kata angle dekat R ni adalah acute angle, contohlah ayat dia tambah kat belakang ni kan. So kamu kena ambil 180, tolak je 141.36. Tu jikalau. Nanti kita akan jumpa. Kalau kan. Kalau ni semua orang boleh kalau. Kalau Zahrin pun boleh dapat BWP. Itulah kalau. Okey. Sekarang kita dah dapat 2. Kita pergi kepada soalan 3. Ni 8 markah. So soalan 3, the area of quadrilateral PQRS. Dia nak area. Ni angle kat dalam ni. Dia nak PQRS. Ni soalan A3. Cikgu tulis belah sini. Nak bagi nampak, takut selerak. Nanti kamu dalam exam tulislah betul-betul. Kertas 2 ni di dalam kertas kamu kena tulis kan. Atas kertas dia bagi kita jawapan. Kamu kena tulis cantik-cantik. Kena biasakan satu muka satu soalan untuk SPM AdMath. Jangan bila satu muka atas soalan nombor 1, tengah-tengah dia soalan nombor 2, bawah soalan nombor 3, nombor 4 tak tahu, kosongkan, teruskan nombor 5. Jangan buat macam tu. Cikgu cadangkan kamu biarlah kita membazir kertas, tetapi kita memudahkan cikgu-cikgu untuk tanda. Kalau ada rezeki kita jumpa lagi bulan 10 insya-Allah. Cikgu doakan boleh jumpa dah tingkat 4 ni. Lower form tak tahulah nasib macam mana kan. Tapi harap-harap boleh masuklah tingkat 4 dengan tingkatan 5. Kita boleh bersemuka kan, lebih senang. Okay, the area of quadrilateral PQRS. Sekarang ni bentuk quadrilateral. Kita belajar solution of triangle. So bermaksud kita kena kira satu-satu. Yang ni cikgu bayangkan dia adalah nombor 1. Yang ni adalah nombor 2. Boleh nampak? Boleh. Alright. Sekarang kita kira dulu ya. Cikgu ambil 1. Nak cari angle macam mana? Nak cari area? 1/2 AB sin C. Tambah 1/2 AB sin C. Ni cikgu tulis formula dulu. Siapa yang tak ingat. So 1/2 cikgu tuliskan masuk. Kita pergi kepada triangle yang atas tu. 1. Ingat cikgu cakap apa? Kalau nak cari area ni senang je. Kena ada sepasang kekasih. Ini ada. Sini ada. Kena ada information lah maksud dia. Dan ada seorang yang tersepit-sepit di tengahnya. Kalau 2 orang berdating, Zahrin contoh dengan siapa lah. Siapa? Zahrin dengan siapa nak dating? Contoh. Contohlah dengan Umaymah kan. Nak dating sini. Tengah-tengah ni ada orang ketiga lah. Siapa orang ketiga ni sebenarnya? Syaitan. Contoh. Dia kena ada 3 information ni. Baru kamu mudah untuk dapat area. So, dia ambil yang mana? 8 dengan 14.19. Yang tersepit 78. Ni cara cikgu lah. So ambil 8, ambil 14.19, sin berapa? 78. Tambah dengan yang B pula, yang nombor B, nombor 2. Triangle nombor 2. Cikgu padam balik warna hitam ni. Triangle nombor 2, 1/2 berapa? 6 dengan 9. Cikgu ambil pasangan dia dengan kawan dia adalah sin 141.36. Tekan sahaja calculator. Cuba, boleh nampak tak? Cikgu zoom sikit. Boleh dapat tak jawapan? Tolong cikgu seorang yang bersemangat wajah untuk menjadi BWP, tolong kirakan untuk cikgu. Siapa-siapalah yang nak jadi BWP. Kita ramai kan Pak Zah kali ni. Hebat-hebat. Berapa jawapan? Tak tahu. Dia dah terputus ni. 72.38. 72.38. Boleh dapat tak? On? Boleh. Orang cakap macam tu takut hari jadi macam itu kan. Rupanya dah 30 minit cakap seorang-seorang. Contoh. Okey, ni tak ada masalah. Ingat, triangle dia tak boleh kira quadrilateral. So, kita belajar pun solution of triangle. So, kira satu triangle. Macam tu sahaja. Cari yang tersepit lah. Yang ada sepit, ambil couple dia. Kalau kamu nak guna pakai yang 32 ni, kamu kena ada panjang dekat sini dengan panjang dekat sini. Banyak kerja pula kena cari dekat atas tu pula. Baik kita ambil yang dah sedia ada. Supaya kita tak membazir masa.
Okey, kita terus pada soalan ada 8 campur 2 lagi. Kat bawah ni ada 2 lagi markah. Okey, yang ni kena tengok betul-betul. Selalunya dekat bahagian bawah ni adalah ambiguous case. Ambiguous case ni dia akan melahirkan 2 angle. Angle yang pertama adalah acute angle dan yang kedua adalah obtuse angle. Macam mana tu cikgu? Ada yang masih lagi tak faham. Cikgu padam? Okey, kita padam semua ni. Padam cikgu punya gambar ajar. Kita baca dulu soalan kat bawah. Bawah pula soalan dia kan. Kena bacalah. Sketch the triangle SQR. Kita pergi kepada SQR sahaja. Jangan tengok yang atas. Itu maksud dia. Which has a different shape from the triangle SQR such that SR sama dengan SR. Maknanya panjang SR yang baru sama dengan SR yang lama. Cikgu tengok Kita tandakan yang sepatutnya sama. Sini sepatutnya sama juga panjang dia. Kita baca lagi teruskan. Dia kata satu lagi, SQ sama dengan SQ. So SQ ni yang lama kena sama dengan panjang yang baru. Dia tak boleh pendek panjang dia. Panjang dia kena sama panjang. Itu maksud ayat dekat bawah. SQR sama dengan SQR yang baru. Ini dia punya ayat. So, tanpa membuang masa, macam mana kita nak melukis ambiguous case dekat sini? Siapa-siapa ada idea dan boleh faham ambiguous case tu? So, sekarang nak gerakkan yang mana ni? Yang ni dengan yang ni tak boleh lari panjang dia. So, macam biasa, ini tips nombor 1 daripada Cikgu Hafizul. Selalunya yang bergerak, ingat tak yang bergerak itu yang kita belajar tu? Yang ni, dia bergerak pergi sini. Nampak tak? Dia gerak macam ni. Ada kita tekan tu kan? Dia gerak pergi sini. Maksudnya garisan tu lah. Selalunya garisan yang bergerak ni adalah garisan yang paling pendek sekali. So, 6. Okey, 6 kita nak gerakkan Yang 6 ni, SR ni kita nak gerakkan. Boleh nampak tak? Boleh fokus? Okey, kita nak gerak ke mana ni? Nak gerak ke dalam ke? Ataupun keluar? Ini adalah satu soalan ni. Tapi tanpa menggerakkan SQ. Faham tak maksud cikgu? So kalau kita ambil ni, yang ni, garisan ni, cikgu, sebab dia tadi dah obtuse. Cikgu cakap dia akan melahirkan satu obtuse dan satu acute. Ni dah ada obtuse tadi, 141 kan? Kita ingat tadi, 141. So, kalau cikgu tarik ke dalam, ni pergi sini, dia akan jadi macam ni nanti. Ni akan dapat acute. Boleh ke? Boleh ke tak? Maknanya triangle yang baru, maksud dia kata yang ni lah, yang ni. Yang warna merah ni, triangle yang baru. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab apa? Tadi dia ada bagi syarat. Dia nak SQ panjang sama. Ni S yang baru. Maksud dia kita tak boleh tarik ke sana. So macam mana saya nak tarik cikgu? Sebenarnya kita kena tarik keluar sini. Macam mana nak tarik? Macam begini. Semua tengok fokus. SQ tak berubah, cikgu tarik saja ke sini, cikgu tambahkan ke sini, cikgu pergi ke sini, cikgu tulis S, cikgu tulis Q, cikgu tulis, ini apa ni? R yang baru. Maknanya SQR ni pun boleh cakap juga S dia baru, Q baru, tak ada masalah. So ini panjang dia berapa? Kalau sini 6, panjang sini sama dengan berapa? Sama dengan berapa panjang dekat sini? Panjang dia berapa? 6. 6 juga. Okey, Cun. Sini tadi 141 point berapa tadi? Point 36. Okey, kalau 14136 ini adalah case ambiguous case tau. Inilah dia. Kalau macam tiba-tiba dia kata angle dekat situ adalah acute. Sebenarnya dia menggunakan kaedah ambiguous case, dia akan tolak sahaja. 180 tolak dengan 141. So dia akan dapat dekat sebelah sini. Boleh kira untuk cikgu tak? Berapa dekat sebelah situ? 180 tolak 141.36. Berapa? 38.64. Ya, 38.64. Ingat satu lagi, equilateral pula. Isosceles triangle. Kalau sini 38.64, sini berapa? Dia akan dapat sama juga, 38.64. Inilah basically ambiguous case. Ambiguous case. So macam mana nak tulis dia? Dia suruh lakar. Soalan pertama dia suruh lakar. Nampak ni? Ni dia. Sketch the triangle. Lakar sebuah segitiga. So macam mana jawapan dia? Jawapan dia ini cikgu dah lakar dah. Cikgu cuma ambil ini saja letak dekat sini. Kamu akan dapat markah. Ini markah dia berapa cikgu? Markah dia 1 je markah. Belajar punyalah susah. Ni tak adalah. Ni garisan ni tak ada. Saya buat ni betapa.
Buat hujung je. 30. Macam ni lah cara nak tulis dia. Okay, boleh nampak satu yang A, I, satu. B, I, B1. Sekarang B2 macam mana dia nak? Dia nak hence state as sudut SRQ yang baru. Berapa SRQ yang baru? Cepat. SRQ yang baru berapa? Kita sebenarnya dah cari dah tadi. So SRQ yang 38.64. Sebab itulah dia cikgu cari sekali je, senang. Boleh nampak tak? Bila nampak ambiguous case tu, kamu terus jawab sampai habis je. Rupa-rupanya soalan akan tanya dekat bawah. Itulah tips dia. So ini adalah nombor 2. Ini dua-dua ni adalah satu markah. Penting ke nak dapat ni? Penting. Kalau tak dapat ni, tak dapatlah yang bawah. Okay? So begitulah soalan yang pertama 2015. Time ni kamu tingkatan berapa ni? Darjah 6. Betul? Darjah 4. Darjah 4. Darjah 4. Masya Allah, kecil kan? Kencing pun kena panggil cikgu lagi kan. Okay. Kita pergi seterusnya 2016. Ini darjah 5. Up sikit. So, kita buat diagram 15 shows a cyclic quadrilateral. Cyclic quadrilateral, ini ada belajar tingkatan 2. Macam mana? Cikgu ingatkan balik semula. Ingat tak kita belajar circle tingkatan 2 tak silap cikgu? Cikgu pun lupa. Ada nampak cyclic quadrilateral. Ini, semua sentuh dinding. Sini dengan sini bila tambah akan jadi berapa? 180. Ni kena ingat. Dia tanya sekali sampai ke sini sebenarnya. So siapa yang lupa tingkatan 2 tu, Masya Allah, tak dapat jawapan yang bawah tu. So kadang-kadang dia ada masuk sikit topik-topik yang lama-lama supaya kita ni sentiasa ingat yang lama-lama. History kan? Sejarah lama tu kena ingat tingkatan 2. Okay, the length of AC. Dia dah tak bagi apa-apa. AC. Nak cari AC macam mana ni cikgu? Tandakan dengan pen merah supaya nampak AC yang ni dia nak. Apa yang kita ada. Yang itu yang paling penting sekali. Apa yang kita ada. Kita ada apa dekat sini? 80. Cikgu keluarkan ini begini. Ini A, ini C, ini B. Ini 80 80 dia sampai bawah. Ini 8 cm, ini 7 cm. So macam mana nak cari AC pakai apa? Ni kat sini nak cari apa? AC macam mana nak cari pakai apa? Sine rule ataupun cosine rule? Cosine rule, bukan sine rule. Sine rule ke? Mana ada angle satu lagi? Kalau kamu kata sine rule, sini kena ada angle. So tak ada angle, yang ini adalah cosine rule. So ini cikgu letak AC kuasa 2. Ini 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak 2, 7, 8. Nampak cikgu laju je buat. Cos 80. Dapat AC nanti. Tolong tekan kalkulator. 7 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak 2 kurungan 7 kurungan 8 cos 80. Itu baru dapat yang AC kuasa 2. Lepas tu kita puncakan dia saja. Puncakan dapat berapa? 9.672. 4 significant figure. Boleh tak? Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Kalau boleh, Alhamdulillah. Kita teruskan kepada soalan nombor 2. Padam yang ini. Kalau nak tulis kat dalam tu pun boleh. 9.672. Sekarang satu dah settle. Kita pergi kepada soalan nombor 2. ACD. Cikgu keluarkanlah bagi nampak. Kadang tak nampak kan? Kalau kamu jawab 3D memang kamu kena keluarkan supaya kamu lebih nampak. So ini 3. Yang tadi baru kita cari tadi 9.672. Macam mana nak cari? ACD yang mana satu? Dia nak angle yang ke sini. Boleh ke? Kita tak kekurangan information sekarang. So macam mana kita nak buat dan atasi masalah ini? Macam mana nak atasi masalah ini? Macam mana kita nak cari? Kita kena cuba sedaya upaya. Kalau tak boleh, katakan boleh pada diri anda. Malaysia boleh. So 80 sebenarnya ada terselindung, tersembunyi kan. Tersembunyi dekat dalam ni adalah quadrilateral. Cyclic quadrilateral punya rule yang tadi cikgu tunjuk tadi, mula-mula tadi. Hujung campur dengan hujung sama dengan 180. So dekat sini sama dengan berapa? 100. Yang ni memang kalau siapa yang tak nampak ni memang sadaqallahul azim lah. Memang tak dapat sampai bawah dah. Kesian kat dia kan. So kita sebelum kita kesiankan diri kita, kita kena usaha dulu. Kena cuba. Kadang-kadang cikgu pun tak dapat juga. So cikgu kena usaha sampai dapat. Sebab cikgu ni jenis kalau satu soalan cikgu tak dapat, biar tak tidur malam, cikgu akan cari jawapan dia tanpa tanya dengan orang dulu. Cikgu suka macam tu. Cikgu tak suka tanya orang sangat.
cikgu nak cikgu selesaikan sendiri. Itu jenis cikgu lah. Selagi tak dapat soalan tu, cikgu takkan tidur. Tak percaya kamu boleh cuba. Dia passion kan, kena ada passion dalam hidup ni, kena ada passion. Okey, sekarang ni nak dapat dia, nak cari angle yang kat situ, macam mana nak cari? So kena buat apa ni kat sini? Pakai sign rule ke sign rule? Kesign. Sign rule. Sign rule. Nak pakai sign rule ke sign rule? Sign rule nak pakai apa? Tak boleh pun pakai sign rule. Boleh ke pakai sign rule? Lambat lagi. Baik kita pakai ni. Ini dah ada kawan. Yang ni tak ada. Yang ni kita boleh cari yang atas ni dulu. Ni kawan dia ada 3. Boleh nampak tak? Lepas kita isi kat atas ni, itu kita tolaklah dengan 180. Baru kita dapat angle dekat bawah. Itulah yang cara yang paling mudah sekali. Aku rasa cosine rule pun susah nak dapat. Tak boleh. Memang tak dapat. So kamu kena pakai sine rule. Sine rule macam mana nak buat? Macam lah cikgu cakap tadi. Sine, cikgu letak dekat atas sebab dia nak angle kat dalam. Apa dia punya ni? Nak buat theta pun boleh. Kalau cikgu nak buat, cikgu buat ACD. Angle ACD. Ini yang kita nak cari. Kawan dia berapa? 3. Satu lagi kawan, sin 100. Bawah dia berapa? 9.672. Boleh tekan kalkulator, kamu akan dapat ACD. ACD ni bukan jawapan lagi, ACD pula. Ni bukan ACD ni. Ni CAD. Sorry. CAD. Yang bahagian sini. Ni dapat sudut CAD. Berapa jawapan sudut CAD? 3 sin 100 bahagi dengan 9.672. Campur English dengan Melayu dah. Jadi berapa? 17.79. Yang ni dapat dekat atas. Soalan bukan tanya dekat atas ni. Soalan bukan nak 17.79. Dia nak dekat sini, tang sini. Sini dah 100. So macam mana nak buat? 180 maknanya sudut ACD yang soalan dia nak sama dengan 180 tolak 90, tolak 90 pula. Tolak 100. Tolak dengan 17.79. Berapa jawapannya? Tolonglah kira sekejap. Yang cikgu cakap sorang-sorang. 62.22. 62.21. 21. So bolehlah kalau kamu tengok jawapan-jawapan dalam buku, dia banyak dah bagi dalam bentuk darjah tau. 62 contoh 0.21 tu dia tukar jadi, ataupun dia akan tulis tekan bentuk degree tu, dia akan dapat 62.12. Macam ni. Boleh juga. Mana-mana jawapan tak ada masalah. Jawapan betul. So cikgu cadangkan kamu biar je macam ni. Okay, kita dah dapat 1 dengan 2. Boleh dapat tak? Boleh faham tak sekarang? Okey, sekarang kita nak jawab terus. Kita fokus kepada soalan seterusnya. Find the area ABC. Kita buat dulu. Ketiga ABC mana satu? Kita kena tahu A, B, C. Area nampak macam mudah. Sebab apa? Dia dah ada pasangan dah macam ni. Ini Zarin, 8. Ni Umaymah tadi, 7. Contoh jangan marah. 7. Umaymah kelas lain lah. Ni 80. Kita dah ada dia punya pasangan-pasangan ni. So sepatutnya dia akan jadi senang. So B 1. Area dia apa? 1/2 AB 8 dengan 7. Sin berapa? 80. Kamu terus akan dapat jawapan. Berapa jawapan dia? 27.57. So untuk yang area ni senang sikit. Dia direct, tak perlu cari dah apa-apa. Sebab dia dah tahu dah kita penat mencari yang atas ni. So dia mudahkan kita di bahagian situ. So the last one. Ini the shortest distance in cm from B to AC. Cikgu padam balik ni. B to AC. Inilah shortest distance dia. Dia nak yang ni. Bila sebut shortest distance, contoh macam ni bentuk segitiga. Ni ambillah W, KR. Antara garisan ni satu perjalanan. Ini kamu, W ni. So macam mana nak kira jarak yang terdekat? Sebenarnya kena jadikan dia 90 darjah. Yang ni dia dah tunjuk dah dekat situ. Tak ada masalah lah. So kalau nak cari the shortest distance, kenalah 90 degree dekat sini. Itu maksud dia. Kamu kena faham. Tapi soalan dia ada kata shortest distance. Masya Allah. Lompat pula. Sabar.
Shortest distance from B to AC, bermaksud dia yang nilai tadi. Cikgu lukis balik, aku tak nampak. So sini tadi berapa? 8. Sini 80. Sini 7. Ini A. Ini B. Ini C. So macam mana nak cari yang ini tadi? Sebenarnya soalan ni B ni kan, yang atas tadi tu adalah area, betul tak area? Betul ke tidak? Area. Nak cari yang B tadi, B1 adalah area. Sebenarnya yang ini dengan yang ini, 1 dengan nombor 2 ni ada kaitan. Cikgu slow-slow ni, ada kaitan. Jangan bagi tahu orang lain kan. Jangan bagi tahu Cik Mang pula kan. Cik Mang pula kan. Jangan. Hello, dah dengar? Jangan bagi tahu dia malu kan. Okay, so sekarang ni rupanya 2 ni ada relation sikit. Macam nak buat? Kita gunakan kita punya kemahiran tingkatan 1 dulu. Nak cari area. Macam mana nak cari area segitiga? Korang boleh tolong cikgu area segitiga? 1/2 darab tinggi darab panjang. Boleh. Panjang darab lebar, tinggi darab panjang. Boleh juga. So tinggi, okay, kita ambil lah tinggi. Tinggi darab dengan panjang. Boleh lah. So tinggi kat sini, panjang dekat sini. Perasan tak? Sebenarnya dia ada kaitan dekat sini. So yang kita nak cari adalah T. So 1/2 TP. Cikgu guna formula kamu tadi. Tinggi dia tak tahu. Inilah yang kita nak. T kita tak tahu kan? T kita tak tahu. So kita T kita nak cari. Dia punya panjang AC tadi kita tahu tak? Ada dekat atas tadi. Kita cari mula-mula tadi. 9.672. Sama dengan berapa ni? Dia sama juga dengan area yang kita kira sebelum ni. 27.57. So kita akan dapat lah. Soalan ni pun famous sebenarnya. Sebab tu cikgu dah biasa dah soalan macam tu. So dia memang boleh dapat. So kamu akan kira T dia. Guna linear equation kamu. Kamu boleh dapat jawapan dia. Jawapan dia berapa? Bantu cikgu seorang dapat berapa? 5.701. So untuk soalan nombor 2 dah settle. Dah settle lah. Ini dia ada markah penuh. Memang selalu 10 markah. So harap-harap kamu boleh dapat. Yang ni untuk soalan ni tak ada sentuh pun pasal ambiguous case. Tapi kadang-kadang ada. Kebanyakan lah. Ada banyak cerita disuruh lakarkan tu. Yang lakarkan satu lagi segitiga tu. Yang tu yang selalu buat student jadi lemah semangat sikit lah. Tapi sebenarnya dia tak ada masalah. Okey, tak nak buang masa. Cikgu teruskan lagi. Kita terus jawab soalan. Boleh ke tak? Kalau boleh ni nak tepuk tangan ni. Boleh? Boleh. Okay. Diagram 6 shows the quadrilateral ABCD. Tak ada masalah. ACBD are straight line. Okey, dah nampak dengan jelas. ABC. ABC. Cikgu tanda lah sebab cikgu nak tahu. Takut tak nampak. ABC sama dengan luas dia. Ni luas. Area. 6 meter square. cm square. Sorry. ABC adalah sudut cekah. Ni, sudut obtuse. So, kita boleh cari ABC dulu. A, B. Ini ABC. Dia nak yang ni. So, nak pakai apa ni? Nak pakai apa? Disebabkan dia dah bagi area, kita kena pakai formula area. Boleh? Macam mana cikgu nak buat? Ni, contoh. Kamu tak nampak. 4, 3.5. Dia nak cari angle kat dalam. Dia bagi area dekat dalam. 6. So, kita pakailah 1/2. Apa? 4, 3.5. Sin apa ni kat sini? Sin sudut ABC ataupun nak tulis dekat sini theta pun boleh. Terpulang kepada kamu. Tak ada masalah pun. Tak marah pun. Sama dengan 6. Yang inilah jawapan dia. Kamu akan dapat sudut ABC. Tolong kira, tekan kalkulator. Sekejap, cikgu kira. 6 darab 2, 12. 12 bahagi dengan 4 dengan 3.5. Itu cikgu inversekan sign, answer. Cikgu dapat berapa? 58.99. Ini cikgu dapat 58.99. Ingat, cikgu cakap tadi, kalau dia ada bagi tahu yang jenis macam ni, dia adalah obtuse, bukan acute. Macam mana nak buat? Sudut ABC sebenarnya adalah 180 tolak 58.99. Kamu ambil je kalkulator kamu, tolak 180, tolak dengan jawapan yang tadi kamu dapat. So, jawapan ABC sama dengan 121
121.00 ataupun 121 pun dah betul. So kita dah settle dah untuk soalan nombor 1. Ini dia punya panjang adalah 121 dekat bahagian dalam. Length of AC. Ni cikgu buat nombor 2 kat sini pula nah. Selerak dah cikgu letak. Length AC macam mana? AC nak pakai apa ni? Cepat nak pakai apa? Sine rule, cosine rule. Nak pakai apa? Sine rule ke cosine rule? Terputus dah ke? Terputus? Masih ada lagi? Ada you. Ini kalau nampak je couple macam tadi, ada sini, ada tengah, pakai cosine rule. Pakai cosine rule dia. Sebenarnya cosine rule tu dengan area tu dia ada sebenarnya ada persamaan sikit, nampak. So dia nak AC, so cikgu AC cikgu letak paling luar. 4 kuasa 2 tambah 3.5 kuasa 2 tolak dengan 2, 4, 3.5 cos berapa? Cos 121. Kamu akan dapat jawapan AC. Berapa jawapan AC? Berapa jawapan AC? 6.532. Kalau betul lah. So AC pun kita dah dapat 6.532. So soalan sekarang last kali ditanya sudut BAC. Cikgu padam sini. BAC dekat atas ni dia nak sudut BAC dekat atas ni. Macam mana nak cari? Cikgu keluarkan apa yang kita ada, takut keliru. Okay, apa yang ada kita tulis. Ni 4. Ini 3.5. Yang ini 121. Yang ini tadi baru kita dapat 6.532. So dia nak yang ini. Yang ni kita boleh pakai apa? Pakai sine rule sahaja. Buat nombor 3. Tengok dia nak apa kawan dia. Ni A tadi, ini C. So sine sudut BAC dekat atas. Cikgu kali ni sikit. Tepi sikit, dia mengganggu perjalanan hidup kita. So bahagi dengan kawan dia mana? 3.5. Nampak tak kawan dia berapa? 3.5. Sama dengan atas berapa? Sin 121. Kawan dia berapa? 6.532. So kamu boleh dapat nanti BAC dengan mudahnya. So berapa jawapan dia? .37.34. Kita dah dapat 7 markah dah untuk jalan kerja yang berserabut ni. Nanti kamu tulis elok-elok lah. Dalam kertas, cantik-cantik. Supaya kamu lebih faham. Lepas tu kita nak cari dekat bahagian bawah. 2019 ini soalan 2019. Baru lagi sebenarnya. 2 tahun lepas. BD 7.3. 90, calculate the area. Okey, yang ni kena tengok betul-betul. Padam semua yang ada. Dia kata BD sama dengan 7.3. Dia kata sudut BCD. Yang ni adalah 90. Calculate ACD. Dia nak ACD. ACD yang ini ya. Semua ni. Ingat, kita belajar SOT. Yang ni dah bentuk, kita kena pecahkan kepada 2 nanti. Okay, kita tengok dulu. Kita buat satu-satu. Macam mana nak buat dulu? Cikgu keluarkan ni dulu. Okay, kita keluarkan dulu bagi nampak sikit. Aku tak nampak. Sini, sini, sini. Okay, 3.5. Yang ini adalah 90. Yang ini dia kata 7.3. So kat sini kita boleh cari yang ini dulu. Sebab tadi kan kita perasan tak kita dapat yang ni tadi. Ingat tak lagi kita dapat sini tadi berapa? Ingat tak? Berapa? 121. So sekarang ni cikgu nak cari yang bahagian sini. Nanti cikgu tolakkan, cikgu dapat kat bahagian atas pula. Okey, boleh faham tak cikgu buat macam tu? So kita cari atas ni, nak pakai apa ni? Sochatoa Yang ni tak payah pakai SOT lah. Solution of three tak payah pakai. So kita pakai Sochatoa sahaja.
Allah, 2 pula benda ni. Oh, okay. So ini pakai apa ni? Ini ada adjacent, ada hypotenuse. So pakai cos lah. Cos theta lah. Cikgu buat theta yang ni. Sama dengan 3.5, 7.3. Berapa jawapan theta? 3.5 bahagi 7.3. Inverse cos. 61.35. Okey, 61.35 tu dekat bahagian sini. Berapa dekat atas? 121 tolak answer. 59.65. Okey, boleh nampak? Cikgu padam semua ni lah. Takut mengganggu kita. Sebab dia ni kena trik sikit. Tadi dia suruh cari, yang mana satu dia suruh cari tadi? ACD punya area. So sekarang ni, kita susah nak buat untuk dapat jawapan macam ni. So kita kena gunakan information yang 6 tadi. Sekarang ni, cikgu nak buat apa? Cuba dengar betul-betul. Cikgu nak cari area semua sekali. Lepas tu, cikgu tolak dengan 6 tadi. Yang sebelah sini tadi. Boleh dapat? Yang itu je cara yang paling mudah untuk kita buat. So sekarang ni, cikgu keluarkan segitiga kat sini ada 2. Nampak tak? Ada 2. Sekejap, cikgu keluarkan. Ni atas 7.3. Ini 59.65. Yang ni 4. Ini A, ini B, ini D. Ini yang pertama. Kita tambahkan dengan yang bawah ni. Bawah ni, cikgu tulis sebelah ni. Sini tadi 61.35. Yang ini 7.3. Yang ini 3.5. Boleh? So sekarang ni kita dah nampak 2 kan? Kita boleh cari area tak? Guna formula area. Boleh sebab dia dah ada couple dekat sini. Nampak tak perasan? Ini 2 garisan. Tengah-tengah dia ada satu angle. Ini 2 garisan. Tengah-tengah dia ada satu angle. So kita boleh buat 1/2. Ini apa ni? 4. 7.3 sin 59.65 tambah dengan yang sebelah sini 1/2 3.5 7.3 sin 61.35. Ke nak pakai formula biasa saja? Tak boleh dapat kan? So kena pakai ni jugalah. Tidak kena cari panjang ni pula. So pakai je macam ni. Kamu akan dapat satu area yang penuh. Tapi soalan nak yang warna kuning sahaja. Warna kuning tu sebelah sini sahaja. Ramai dah blur dah tu. Alamak. Yang warna kuning sini sahaja dia nak. So kita kena tolakkan dengan 6. Nanti kamu akan dapat jawapan dia. Nah, yang tu kamu kira sendirilah. Malas cikgu kira. Boleh dapat tak? Boleh faham tak? Siapa tak faham tu tak apa. Macam biasa. Buat faham. So kita dah siap dah. 10 markah. 2019 tak lama. Lepas tu kita akan pergi soalan yang terakhir. Ini terakhir. Lately, cikgu bagi tahulah. Kemungkinan lah soalan-soalan dia ni untuk kamu dia lebih mencabar kan. Sebab dia tahu budak-budak SPM 2021 ni hebat-hebat. 22 tahun depan ni hebat-hebat. So dia akan bagi soalan 3D. So kita cuba satu soalan 3D. Lepas tu kita habis kelas. Boleh ke tidak? Nak dengar suara? Last. Boleh. Okey, terbaik. Boleh. Okey, diagram 8. Tolong fokus. Show a quadrilateral ABCD. Mana ABCD? Oh, cikgu nampak dah ABCD dekat bahagian bawah tu. Horizontal plane. Okey, BBDA. BBDA. Nampak dia bentuk 3D. Is a pyramid. AB sama dengan 12. Cikgu tulis 12 kat sini. Tu dia kecil-kecil. V sama dengan 5 vertically above. Bermaksud apa ni vertically above? Apa boleh tolong cikgu? Vertically above. Maksud dia atas point A tu, atas dia betul-betul V. Atas ni adalah V. Bermaksud dekat sini, dia adalah 90 darjah. Dia tak bagi tahu, tapi kena tahu sendirilah bila dia sebut vertically above. Dekat atas. Kalau disengit, dia tak akan sebut vertically. So, kena faham. Okay, so nanti kita akan ni, kita bayangkan dia adalah 90 nanti. Ini 90, ke sini pun 90. Tak apa. Dia nak cari sekarang ni B. Soalan pertama, sudut
angle BDC. Cikgu kuningkan dulu BDC. Okey, dia nak yang ini. So yang ini tak ada kaitan lagi lah dengan gambar 3D yang belah sana tu. So rasanya boleh ke dapat ni jawapan? Boleh dapat. Kita pakai apa ni? Pakai apa ni? Sign rule. Ya, sine rule. Good, good, good. Itu dapat kita cari angle. Cikgu buatlah angle sine kat atas BDC. Kawan dia berapa? 20.5. Satu lagi kawan ni kena ada dua-dua sine 64 dengan 22. So kamu akan dapat BDC. Okey, boleh dapat berapa BDC? BDC sama dengan 56.88. Ingat, ulang sekali lagi. 4 significant figure. Jangan buat 57 pula. Nanti tak dapat markah. Tolong, kena biasakan 4 significant figure dekat AdMath. Dia ambil kira. Dekat MatMod dia tak ambil kira. So sebab tu kita suruh kebiasakan. Dekat MatMod pun biasakan jawab 4 significant figure. Significant figure dah belajar dulu. Cikgu tak nak ulang macam mana significant figure. Okey, kita pergi pada B. The length of BD. Sekarang cikgu padam semua nah. Cikgu tulislah 56. Kita dah ada kat sini kan. 56.88. Okey. Dia nak length BD. BD dekat atas ni. Abang BD kan? Abang BD. So rasanya yang B ni pun rasanya tak ada masalah. Direct sahaja rasanya. Nak pakai apa tu? Pakai apa? Ya, boleh pakai sine rule. Dengan syarat, kita kena tahu dekat atas ni dulu. Berapa? 180. Tolak dengan 64. Tolak dengan 56.88. So cikgu akan dapat ada dekat situ berapa? Ya, 59.142. Okay, good. Lepas tu kita boleh buatlah sine rule lagi sekali. Abang BD dekat atas. Ni panjang tak ada sine. Kalau angle saja yang ada sine. Kena ingat yang tu. Kena banyak buat latihan baru nampak. So BD, abang BD dekat atas, kawan dia adalah sine 59.12. Dekat bawah tadi yang kita baru kira. Lepas tu nak ambil nombor apa-apa pun boleh. Kita ada 2 couple dekat sini. Nampak tak couple yang cikgu maksudkan? Sini satu ataupun yang sebelah sini. Sebelah sini pun boleh. Suka hati kamu. Jawapan dia sama. Sebab tu dia guna formula ni. So kalau cikgu ambil yang 64. So cikgu ambil bawah dia sin 64. Ni 22. Sebab cikgu tak nak ambil nombor perpuluhan ni. 20.5. Menyusahkan cikgu untuk mengira. Tapi tak ada masalah jawapan tetap sama. Mungkin kalau dia ada lari pun lari decimal sikit-sikit je. Tapi boleh pakai, boleh dapat jawapan. So jawapan abang BD berapa? 21.007. So 21.77 tu adalah di bahagian yang cikgu warnakan kuning ni, BD, abang BD. So soalan A kita dah khalas, settle. B kita dah khalas, alhamdulillah. So kita pergi kepada soalan C. Ingat, cikgu selalu cakap juga, bila dalam exam jangan stres. Contoh cikgu cakap dengan kandidat SPM tahun lepas. Jangan takut, ingat nak jawab apa? Bila contohkan soalan nombor 4 kita dah dapat jawapan. So macam mana kita nak jawab soalan nombor 5? Apa yang perlu kita buat sebenarnya? Nombor 4 kita dah dapat jawapan. Lepas tu kita nak pergi selak lah soalan nombor 5. Apa yang perlu kita buat sebenarnya? Kita kena cakap alhamdulillah. Barulah soalan nombor 5 pun boleh dapat. Ini ramainya tak nak cakap kan. Sebab dia tak percaya kan. So kita kena percaya. Sebab dia yang boleh tolong kita. Dalam exam semuanya dia. Careless pun semua dia. Careless tu Allah yang bagi. Kamu pandai macam mana buat 1000 soalan solution of triangle pun, tiba-tiba dalam exam nanti kamu careless. Careless. Sepatutnya 59.83 kamu tulis 95. Terbalik. 59 dengan 95. Itu careless. Careless tu semua daripada dia. Cikgu tak boleh tolong. Kalau kita minta lah jangan ada kesalahan sikit-sikit lah. Supaya kita senang untuk menjawab soalan. Contoh, dah habis tazkirah, kita sambung balik. Area inclined plane BVD. Dia nak yang mana? Cikgu keluarkan BVD. Boleh nampak? Cikgu tuliskan apa yang ada. Kita ada abang BD dekat sini, 21.007. Apa lagi yang kita ada? Dah tak ada apa-apa dah. So kita kena cuba, usaha, cuba, gali-gali, cuba sampai kita dapat. Okey ke tidak? Say hey. Hey. Okey. Okey, sekarang kita kena cari juga.
tak cari sini, cari sini. Kita tengok betul-betul. Oh, kita nampak tak dekat bahagian belakang ni tadi. Cikgu warnakan dengan warna merah. Tak naklah, warna pelangi lah. Warna pelangi. Sini, sini, sini. Yang ni kita boleh pakai Pythagoras theorem. 5. Ni nampak? Tak nampak? 5, 10. Sini berapa? Kena pakai Pythagoras theorem. Nanti kita akan dapat, kita masukkan dekat tang sini. Berapa? 10 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 puncakan. Dapat berapa? 125. Punca 125, betul? Okey, betul. Punca 125. Okey, dah settle dah. Cikgu, kalau saya dapat punca 125 pun macam tak boleh selesaikan cikgu. Dia nak area kan? Dia nak area. Area dia kena ada satu angle kat dalam ni cikgu. Tapi tak ada lah. Sekarang saya nak buat apa ni kan? So kena fikir sikit lagi. Kita cuba cari yang sebelah sini pula. Berapa dekat sini kita boleh pakai juga. Cikgu keluarkan buat magic sikit. Dia akan jadi macam ni nanti. Ni 12, ini 5. Rasa-rasa berapa dekat sini? Siapa yang paling hebat tolong jawab. 5, 12. 5, 12. Berapa? Cepat. Jarum Pythagoras dia. 169. 169 punca sayang. 13. Ini kena ingat ini Pythagoras theorem. Sepatutnya budak-budak MRSM, budak-budak yang dapat A untuk Maths, dia dah tahu dah. Cikgu bagi tahu ulang sekali lagi apa yang cikgu buat daripada tingkatan 3. Cikgu belajar Pythagoras theorem. Cikgu ingat lagi, cikgu kepada cikgu dulu cakap hafal ni. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Ini adalah common punya pasangan. Ini bahagian hypotenuse lah. So sekarang ni ada 5, 12 tu terus saja 13. Sebab dia tak nak tak ada markah pun. Kalau kamu tulis 13 kat sini, bila dah higher level, dia tak nak tengok pun kamu tunjuk 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca. Dia tak nak tengok pun. Sebab dia tahu budak-budak ni sepatutnya dah master, dah mahir dah benda tu. So tulis macam mana cikgu buat 13 terus. Okey, kalau ni cikgu berapa? Sini 6, ini 8. Berapa dekat sini? Cikgu tak ada pun dalam hafalan cikgu tadi. Sebenarnya dia ada. Kita yang tak nak cuba untuk cari dia. Cikgu pakai yang mana satu? Cikgu pakai ratio yang ini. Cikgu darabkan 2. 3 darab 2, 6. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. So jawapan dekat sini sepatutnya 10. Tak payah kira pakai Pythagoras theorem. Ini yang cikgu gunakan lah sampai sekarang. Cikgu terima kasih kepada cikgu Mat, cikgu dulu kat sekolah. Puan Nuraini, Cikgu Ahmad Faisal. Sekarang ni, Cikgu Mat, cikgu dulu, tingkatan 4, dia ajar. Siapa yang salah jawab, dia panggil, dia terus tampar terus. Ini zaman dulu punya. Bukan zaman dulu, 10 tahun lepas je cikgu jadi form 3 contoh. So, zaman sekarang ni terlalu baik kan. So, kamu kena jadi lebih baik lah. Tapi baguslah sebabkan makan penampar cikgu tu, cikgu dapat jadi cikgu Mat juga. Cikgu terima kasih banyak-banyak lah kerana menampar cikgu. Okey? Kelakar ke tak? Tak kelakar. Okey, sekarang ni dia nak cari area. Area, kata cikgu Hafizul, dia kena ada 2. Okey, ngam. Angle. So, sekarang ni tak ada lagi wujudnya bentuk begini. So, apa yang kita perlu buat dekat sini adalah kita guna cosine rule dahulu. Ambil lah mana-mana yang kamu nak. Contoh nak ambil angle belah sini boleh, nak cari angle belah sini. Dia semua sama jawapan. Ingat dia ada banyak cara nak buat. Ada 3 jalan lah maksud dia. Okey, sekarang cikgu nak cari yang sini. So, macam mana nak cari sini? Tak nak, boleh lah cari situ. So, cikgu akan dapat square root 125 kuasa 2. Panjang yang sebelah sana boleh nampak cos 13 kuasa 2 tambah 21.007 kuasa 2 tolak dengan 2, 13, 21.007. Apa dia? Cos berapa? Cos theta. Boleh dapat ke tidak? Boleh nampak ke tidak? Boleh dapat ke tidak? Boleh nampak, boleh. Okey, tolong cikgu kira. Maknanya kira sama-sama. 13 kuasa 2, tekan kalkulator. 13 kuasa 2 tambah 21.007 kuasa 2 tolak dengan berapa? Sini bila dah kuasa 2, ingat kuasa 2 bertemu, kuasa 2 bertemu dengan square root, dia akan jadi hilang. Kedebum, hilang. So tinggal 125 saja. So cikgu tolak
Cikgu ulang sekali lagi. Siapa yang tak dapat, ambil kalkulator. Sekarang, tolong jangan baring-baring, tidur-tidur. Tak bagus. Okey, 13 kuasa 2 tambah 21.007 kuasa 2 tolak dengan 125 bahagi dengan 2 kurungan 13 kurungan 21.007. Lepas tu nak buat apa? Inversekan cos answer. So kamu cikgu dapat 27 theta ni dapat 27.31. Boleh nampak tak cikgu buat 27.31. So sekarang ni kita dah ada pasangan couple dia. Ada orang nak cuba cari sebelah sini pun tak ada masalah. Nanti couple dia akan bertukar lah. Okey. So cikgu padam semua ni. Harap kamu boleh dapat. So cikgu padam sini semua supaya bersih. Seperti hati kita yang bersih. So boleh dapat yang ni disebabkan cikgu ada dekat sini. Cikgu ambil lah yang ini dengan yang ni. 1/2 AB sin 27.31. Tolong cikgu kira jap dapat berapa. Last. Tolong kira semua. Berapa? Selagi tak dapat jawapan, kita tak tutup kelas. Bagi tahu buat apa. Okey, berapa jawapan? Seorang. Allahu Akbar. Penat. 62.64. Ya, terima kasih kerana boleh nampak tak? Tutup balik. 62.64.